telinga terbahagi kepada 3 bahagian. Telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Okey, telinga. So, dekat telinga luar, kita ada cuping telinga dan juga salur telinga. Telinga tengah ada, okey, telinga tengah ni sampai sini. Sini sampai sini. Okey, ni telinga tengah. So, telinga tengah kita ada osikal. Osikal ni tulang-tulang yang kecil. Kita ada gegendang telinga, jendela bujur dan juga tiub eustachio. Okey. Kemudian telinga dalam kita ada salur separuh bulat, kita ada saraf auditory dan juga koklea. Okey, kita tengok struktur dan juga fungsi setiap struktur dalam telinga. Okey, untuk telinga luar kita ada tadi cuping telinga. Fungsi dia mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Salur telinga menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Okey, telinga tengah pula. Okey, telinga tengah kita ada gegendang telinga. Bergetar mengikut frekuensi gelombang yang terkena dan memindahkan getaran ke osikal. Okey, osikal tadi tulang. Menguatkan getaran bunyi lalu memindahkannya ke jendela bujur. Kemudian jendela bujur mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikal ke koklea. Dan tiub eustachio mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey, last sekali telinga dalam. Telinga dalam kita ada koklea. Okey, kita koklea mengesan dan menukar gentaran bunyi kepada impuls saraf, mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan dan seterusnya. Saraf auditory menghantar impuls saraf dari koklea ke otak untuk ditafsirkan. Okay, itu fungsi dan struktur telinga. Okay, mekanisme pendengaran. Macam mana kita dengar? Jika kita ada sumber bunyi, okey, ini sumber bunyi, ini adalah cuping telinga. So, cuping telinga apa fungsi dia? Menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi. Okey, kemudian gelombang bunyi disalurkan melalui salur telinga. Salur telinga menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga. Okey. Dan menyebabkan gegendang telinga bergetar. Okey, dah bergetar kat sini. Okey, getaran ni sampai ke tulang osikal. Ni osikal ni tulang-tulang kecil. Okey, getaran ini diperkuatkan oleh tulang osikal dan dihantar ke koklea melalui jendela bujur. Okey, koklea melalui jendela bujur. Kemudian sel saraf dalam koklea menunjukkan getaran bunyi, menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Okey, seterusnya impuls saraf hantar kepada saraf auditory dan saraf auditory hantar ke otak. Jadi impuls saraf kemudiannya dihantar melalui saraf auditory ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi. Okey, barulah kita dengar. Maknanya dari gendang telinga sampailah last sekali ke otak. Okey, dia yang ketiga adalah hidung. Hidung. Okey, hidung kat sini hidung. Kita ada lubang hidung. So, manusia normal ada 2 lubang hidung. Kemudian kita ada rongga hidung. Kat dalam ni rongga hidung. Kita bernafas masuk ke rongga hidung. Okey, dekat atas ni ada apa panggil? Sel deria. Sel deria bau ataupun reseptor bau. So, dekat sel deria bau ni kita ada mukus. Okey, dan ada saraf sel deria bau. Saraf ni hantar ke otak. Okey, struktur hidung. Hidung ialah organ deria bau
Bau ialah bahan kimia yang wujud dalam udara. Lebih kurang 10 juta sel deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Sel deria bau amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus. Ia akan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf kemudiannya dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan seterusnya ditentukan jenis bau. Lidah. Lidah. Dekat lidah kita ada banyak papila. Apa dia papila? Papila tu macam bintik-bintik kecil. Kita rasa lidah kita kasar. Itu sebab ada papila. So, dekat papila, setiap papila ni ada tunas rasa. Dekat tunas rasa tu lah kita ada reseptor rasa. Lidah ni apa dia? Organ deria rasa. Terdapat bintik kecil pada permukaan lidah yang dipanggil papila. Ni cikgu sebut tadi papila. Permukaan papila dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Reseptor rasa dapat mengesan 5 jenis rasa asas. Manis, masin, masam, pahit dan umami. Apa dia umami? Jadi umami ni adalah bahasa Jepun. Jadi saintis Jepun dia jumpa satu lagi rasa yang kelima dia panggil umami. Umami ni rasa yang enak yang menyenangkan. Jadi kurang dapat dikesan oleh kebanyakan manusia. Jadi maksudnya kita kurang kesan. Jadi umami ni terdapat dalam makanan yang ada glutamat. Dalam daging, sayur-sayuran, kerang-kerangan, cendawan serta makanan yang diperam. Dalam MSG, Ajinomoto ada umami. Jadi kalau ada juga dekat makanan yang diperam seperti tempe, belacan. Itu adalah rasa umami, rasa enak yang menyenangkan. Semasa makanan dikunyah, sebahagian atau semua bahan kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Bahan kimia terlarut akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa di dalamnya untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf ini kemudiannya dihantar ke otak dan ditafsirkan sebagai rasa manis, masin, masam, pahit, umami atau kombinasi rasa asas ini. Jadi lidah kita tengok dia peka ke mana. Bahagian atas lidah ni, bahagian atas ni kita rasa pahit. Atas tu rasa pahit. Kiri kanan ni, kiri kanan rasa masam. Kiri kanan rasa masam. Kat ujung lidah depan ni rasa manis. Manis. Kemudian kat sini, hujung sini rasa masin. Sini masin. Kemudian tengah-tengah ni lah adalah umami, rasa enak tadi. So kita kena hafal lah. Pahit kat mana, masin, manis. Seterusnya kulit. Deria kita kulit. So kulit ni adalah organ deria yang paling besar pada badan kita. Kulit ada 3 bahagian. Epidermis, lapisan paling atas. Dermis, lapisan yang kedua. Lapisan ketiga kita adalah lemak. Kita tengok. Kita ada reseptor pada kulit. Yang pertama reseptor sejuk. Mengesan rangsangan sejuk.
Reseptor sakit mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit. Reseptor haba mengesan rangsangan panas. Reseptor sentuhan mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Reseptor tekanan mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Kulit ialah organ deria yang paling besar dalam badan manusia. Terdiri daripada lapisan nipis di bahagian luar yang dikenali sebagai epidermis. Lapisan dalam dikenali sebagai dermis. Mempunyai 5 jenis reseptor yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. Apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, impas saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai.